berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Ahmad bin Qudamah, iaitu Mukhtasar Minhajul Qasidin, ringkasan kepada kitab jalan mereka yang menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Yang di dalam kitab ini terbahagi kepada beberapa bahagian dan kita akan menyentuh kepada bahagian yang ketiga, iaitu perkara yang membinasakan. Perkara yang membinasakan dalam bab yang ke-17, iaitu keajaiban hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah muslimin-muslimat yang dimuliakan dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebelum kita memulakan kuliah kita, marilah sama-sama kita memulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Kita niatkan dengan keberkatan kemuliaan Al-Fatihah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala buka pintu hati kita. Allah lapangkan dada kita, dicurahkan ilmu yang bermanfaat, dilembutkan lidah kita dapat membaca Al-Quran dengan baik, diringankan anggota kita untuk melaksanakan perintah-perintah Al-Quran. Semoga dengan kelebihan dan fadilat Al-Fatihah, Allah kurniakan kepada kita kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Dijauhkan daripada segala keburukan dunia dan keburukan di akhirat. Segala niat-niat, hajat-hajat kita semoga diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bil barakah wal karamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Dimuliakan Tuan Imam, seluruh ahli dan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia serta kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi kuatkan semangat kita untuk berada dalam majlis ilmu, majlis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang padanya disebutkan nama-nama Allah, yang padanya dibacakan ayat-ayat Allah dan juga disampaikan pesanan-pesanan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah tanda-tanda kebaikan dan Allah masih lagi mengambil peduli terhadap kita. Allah kuatkan semangat kita walaupun boleh sahaja kita memberi alasan nak balik makan malam, nak balik tengok berita dan nak balik nak bermain-main dengan anak, isteri dan sebagainya. Tetapi kita kuatkan semangat kita, ketepikan sebentar dunia kita dan kita berada di satu taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu majlis-majlis ilmu. InsyaAllah semoga Allah kekalkan nama-nama kita tersenarai sebagai mereka-mereka yang terus istiqamah menuntut ilmu, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ni mengisi kekosongan kuliah yang sepatutnya disampaikan oleh penceramah lain, tapi menangkan kesibukan setiap penceramah-penceramah, maka saya mengambil peluang untuk mengisi ruang pada malam ini, berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Ahmad bin Qudamah, iaitu Mukhtasar Minhajul Qasidin, ringkasan kepada kitab jalan mereka yang menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Yang
Di dalam kitab ini terbahagi kepada beberapa bahagian dan kita akan menyentuh kepada bahagian yang ketiga, iaitu perkara yang membinasakan. Perkara yang membinasakan dalam bab yang ke-17, iaitu keajaiban hati. Keajaiban hati. Kita tahu hati yang kita maksudkan, yang ingin kita bincangkan ni bukan hati yang macam hati ayam, hati lembu, hati kambing yang apabila dia belah dada kambing ayam tu keluar seketul daging yang kita boleh goreng. Bukan hati itu yang kita maksudkan, tetapi hati yang bersifat maknawi. Yang mana hati itu merupakan pada jasad kita ni, dia merupakan anggota yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga mana dalam hadis Nabi sebut, ala inna fil jasad mudrah. Adapun dalam jasad kamu itu, dalam jasad manusia itu ada seketul daging. Jadi anggota dalam tubuh badan kita ni iaitu seketul daging itu, kata Nabi, idza saluhal jasad kulluh wa idza fasadal jasad kulluh. Kalau baik ketul daging itu maka baik semuanya. Semua anggota akan jadi baik. Dan kalau buruklah anggota tu maka buruklah semuanya. Tidak lain tidak bukan ianya ialah ala wahyal qalb, iaitu hati. Jadi hati ni merupakan, kata Nabi SAW, seperti raja. Ibaratnya dalam anggota kita ni raja dia, ketua dia hati ni lah. Dia akan perintahkan anggota-anggota lain. Dia perintahkan kaki pergi berjalan ke suatu tempat. Dia perintahkan tangan untuk mencapai, mengambil. Dia perintahkan mulut untuk bercakap, untuk makan. Dia perintahkan telinga untuk mendengar sesuatu. Jadi dia yang perintahkan semua anggota-anggota lain. Anggota lain ni ikut je apa yang hati perintahkan. Jadi begitulah perumpamaannya. Kalau yang perintah tu baik, kalau sang raja tu baik, maka dia akan perintah buat benda-benda baik. Dan kalau hati ataupun raja tu buruk, jahat, dia akan perintahkan tentera-tentera dia buat benda jahat. Jadi kita boleh tengok pada sekitar kehidupan kita yang 24 hari sehari ini, dan dalam tempoh umur kita yang panjang ini, ke arah mana kita pergi? Ke arah banyak kebaikan ataupun ke arah banyak kemaksiatan dan kelalaian? Kalau kita tengok kira-kira kita ni banyak buat benda lalai lagi berbanding dengan ketaatan kepada Allah, maknanya hati kita ni banyak dorong kita buat benda-benda yang salah, yang dosa, yang maksiat, yang lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu penting untuk kita ambil tahu perihal hati kita. Setiap masing-masing jaga hati masing-masing, sebab kita tak boleh nak jaga hati orang. Kita kena jaga hati masing-masing. Kena ambil berat terhadap hati kita. Kalau kita beli rumah baru, kita tak nak pencuri masuk, nak jaga keselamatan rumah kita, kita sanggup pasang jeriji, tingkap, grill, rumah, pagar pintu dan sebagainya, pasang alarm lagi. Dan macam-macam lah, kita buat jerat lah. Tak nak bagi orang masuk, pencuri masuk, penjahat masuk rumah kita. Begitu bersungguh kita pelihara rumah kita, barang-barang kita, anak isteri kita, harta kita, benda kita, kita tak nak diceroboh dan diambil oleh orang luar. Tetapi kita tak bersungguh-sungguh menjaga hati kita. Biarkan je hati tu nak suruh kita ni buat dosa ke buat maksiat, aku peduli apa. Itu bahaya. Kita kalau bersungguh-sungguh nak jaga harta kita, harta benda kekayaan kita, sungguh-sungguh jaga. Tetapi hati kita tak bersungguh-sungguh pun mengambil berat terhadap perihalnya. Sebab tu kita kena mengenal hati kita. Siapa yang kenal hati dia, maka dia akan kenal Tuhan dia. Dan kebanyakan manusia dia tak kenal hati diri mereka sendiri. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menghalang seseorang itu dengan hatinya, sehingga dia terhalang daripada kenal Allah Subhanahu Wa Taala dan muraqabah, mendekatkan diri, merasakan Allah Subhanahu Wa Taala itu sedang memerhatikan dia. Dia tak kenal hatinya, maka akhirnya dia juga terhalang daripada mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu penting untuk kita kenal hati serta sifat-sifat hati itu yang merupakan tunjang kepada agama kita. Bahkan Nabi pun pernah tunjuk 3 kali, kata Nabi, pada hati itu. Apa kata Nabi? At-taqwa hahuna, kata Nabi. Ni,
ketakwaan ni di sini. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna kat hati. Mengisyaratkan dalam hati. Ketundukan, kepatuhan, ketaatan, takut kita kepada Allah ni dalam hati ni. Hati ni dia akan perintahkan anggota-anggota lain semua tunduk kepada Allah. Tapi kalau hati tu tak takut Allah, yang lain semua buat maksiat. Semua buat dosa. Sebab tu penting kata Nabi, at-taqwa hahuna, jaga takwa kamu dalam hati kamu tu. Hati kamu tu tundukkan dia, patuhkan dia, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Penegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap setiap mukmin untuk jaga hati mereka supaya hati itu sentiasa takut, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika itulah kalau kita kurang memberikan perhatian dan menjaga hati kita, menyebabkan iblis dan syaitan mula membisik-bisik dan menghasut seseorang untuk melakukan kederhakaan dan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan, iblis, dia akan ceroboh hati kita. Bila kita tak pasang jeriji, macam mana kita pasang jeriji rumah, tak pasang pintu kat rumah, biar pintu tu terbuka aja. Kita tak pasang pintu dalam hati-hati kita, tak kunci daripada dimasuki dan diceroboh oleh iblis dan syaitan, akhirnya mereka akan masuk dalam hati-hati yang terbuka itu. Kita sendiri yang buka pintu hati kita daripada dimasuki oleh syaitan dan iblis. Lepas tu kita nak salahkan ini semua kerja iblis, padahal kita sendiri yang tak jaga. Kita biarkan dan benarkan mereka ceroboh masuk dalam hati kita, menyebabkan hati kita ni mengarahkan melakukan dosa dan maksiat. Secara fitrahnya, semua manusia secara fitrah Allah berikan mereka tu hati yang bersih. Secara fitrah. Sebab tu kalau kita biasa dengar orang masuk Islam, para mu'allaf daripada agama lain bila masuk Islam, kita kata dia telah kembali kepada agama fitrah. Memang fitrah manusia ni tunduk pada Allah. Fitrah manusia ni, hati yang bersih asalnya dia boleh terima hidayah. Oleh kerana hati juga dibekalkan dengan hawa nafsu. Sebab kita bukan malaikat. Tapi kalau kita berjaya mengawal hati kita, tunduk, takut, taat pada Allah, lebih mulia daripada malaikat. Lebih mulia daripada malaikat. Tapi kalau kita membiarkan hati kita menurut hawa dan nafsu kita, kita lebih hina daripada binatang. Jadi manusia ni dia ada hati, Allah bekalkan pada mereka itu hawa dan nafsu. Maka bagaimana kita mengawal hati kita daripada gejolak nafsu dan hawa serta syahwat. Kerana itulah ramai di kalangan manusia yang tersasar dan menyimpang daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, sebab ikut sangat nafsu dia, ikut sangat syahwatnya, akhirnya mereka tersimpang, menyimpang daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berlakulah pertembungan. Pertembungan apa? Tolak menolak antara tentera-tentera malaikat yang nakkan manusia ni supaya taat patuh kepada Allah, dengan tentera-tentera syaitan yang mengajak dan menghasut ke arah kemaksiatan dan dosa-dosa. Sehinggalah pintu hati kita ni terbuka. Kita nak buka untuk tentera siapa? Nak buka kepada tentera-tentera malaikat ataupun nak buka kepada tentera-tentera syaitan? Lalu antara kedua-dua pihak ini akan berusaha untuk mengawal dan menguasai hati kita. Jadi itulah dia pencerobohan tentera antara syaitan dan juga tentera-tentera malaikat. Sehingga mana apabila kita membiarkan pintu hati kita ni terbuka dan membenarkan syaitan untuk menghasut, mereka akan masuk secara menyelinap, mencuri masuk dalam hati kita lalu membisik-bisikkan. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam surah An-Nas yang biasa kita dengar, min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan pembisik. Waswas ni bisikan, menghasut yang timbul dan tenggelam. Al-Khannas, dia kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak. Syaitan ni dia bukan sentiasa, dia tengok kalau kita dah buat maksiat, dia biarkan. Tapi bila kita dah mula nak taubat pada Allah, bila nak mula melakukan ketaatan, dia mula datang balik. Dia goda lagi, dia hasut lagi supaya kita tinggalkan benda-benda yang baik, benda-benda yang makruf itu. Jadi begitu keadaannya syaitan ni. Dia akan datang, kadang dia biarkan, kadang-kadang datang lagi, dia hasut lagi, dia bisik lagi.
Sebab tu kita ni dianjurkan untuk sentiasa berta'awuz, minta perlindungan kepada Allah. Sentiasa sebut nama Allah. Bila sebut nama Allah, kita ingat Allah, sebut kuat-kuat. Biar syaitan tu terkejut, terpukul dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh bila kita lepas habis solat, nak dengar kuliah ke nak balik. Nak balik pun tak adalah urusan sangat pun. Nak makan lepas isyak pun boleh. Nak tengok berita cerita apa best sekarang ni. Nak dengar kuliah, ustaz ni tak biasa pun dengar, ustaz tak terkenal, tak famous. Jadi gitu, dia busy antara nak dengar kuliah ke nak balik makan, dengar kuliah ke nak balik tengok TV. Antara begitu. Jadi syaitan ni mulalah. Bila kita ada teringin nak buat benda baik, maka ketika tu syaitan akan melemah hasut, dan ketika itu macam bagaimana kita nak menghalang syaitan tu daripada terus menguasai kita, berta'awuz pada Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sebab tu dalam Quran sebut ketika mana kita nak mula baca Quran, sebab nak baca Quran kan benda baik. Dah benda baik, buat apa lagi nak ta'awuz? Ikut logik akalnya, buat apa nak baca a'udzubillah? Nak minta perlindungan kepada Allah, buat apa? Sebab dah memang nak buat benda baik, baca Quran. Tapi Allah ajar, fa iza qara'tal Quran fasta'iz billah. Ketika mana kamu nak baca Quran, maka mohon perlindunganlah kepada Allah daripada kejahatan syaitan. Fasta'iz billah minasyaitanirrajim. Mohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Padahal kita bukan buat dosa. Nak minta perlindungan kepada Allah daripada syaitan, buat apa? Kita nak baca Quran. Tapi ketika nak buat kebaikan dan ketaatan, itulah syaitan dia akan mula. Dia nak rosakkan kita, mengganggu emosi kita, mengganggu tumpuan kita. Baca Quran, mulut baca Quran, tapi hati kita mula menerawang, teringat benda-benda, fikiran kita pun teringat benda-benda yang lain. Tu mula syaitan tu dia hilangkan tumpuan kita daripada membaca Al-Quran. Begitu juga ketika nak solat, dianjurkan untuk kita berta'awuz dulu sebelum solat tu. A'udzubillah syaitan. Ataupun dalam Quran sebut, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Baca tu. Wahai Tuhan, aku mohon perlindungan kepadamu daripada hamazatis syayatin, daripada kejahatan-kejahatan syaitan yang nak rosak, nak ganggu kita ni. Bisikan-bisikan dan hasutan-hasutan syaitan ni. Mohon perlindungan kepada Allah. Tolong aku ya Allah, pelihara aku supaya aku masa solat ni aku ingat Engkau ya Allah. Jangan ingat benda-benda lain. Mohon perlindungan pada Allah. Sedangkan nak buat taat, apatah lagi apabila kita mula teringin nak buat benda-benda dosa dan jahat. Tengah duduk dengan kuliah, datang kawan duduk sebelah. Kau nak tahu si Fulan? Dah mula cerita si Fulan tu mula. Si Mamat tu, kawan kita tu, si Anu tu, dah mula cerita si Anu, si Fulan, si Mamat, mula. Dia nak mula cerita hal orang. Kita dengar macam tu, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. A'udzubillah minasyaitan. Jerkah kuat-kuat gitu. Baru dia tahu, syaitan nak mula ganggu kita. Konsentrasi kita dan tumpuan kita daripada buat benda-benda baik. Ta'awuz pada Allah. Ingat Allah. Ataupun sebut Bismillahirrahmanirrahim. Dalam banyak keadaan dan hal kita kena selalu sebut nama Allah. Bismillah. Sebab bila kita lupa daripada menyebut nama Allah itu dia akan menghalang syaitan dan jin ni mengganggu kehidupan kita. Nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kata, kamu nak makan, kata Nabi, baca Bismillah. Kan Nabi kata, siapa yang makan tak baca Bismillah, makan tangan kiri, jin, syaitan akan makan sama-sama dengan dia. Syaitan tu maksudnya daripada bangsa jin. Kemudian ketika mana kamu nak melakukan hubungan suami isteri, kata Nabi, berdoa, sebut nama Allah. Baca doa dulu, jangan main je. Buka baju, buka seluar, main terus. Tak, baca doa dulu. Ingat Allah, sebut nama Allah. Supaya jin dan syaitan tu dia tak main sama-sama dengan kita. Nabi sebut, kamu masuk tandas, baca doa, sebut nama Allah, ingat Allah masuk tandas. Kalau kamu masuk tandas, tak ingat Allah, tak baca doa, tak sebut nama Allah, nanti jin syaitan akan masuk dan akan perhatikan aurat kamu. Bila jin perhati kita punya tu, dia jatuh cinta. Tahu, dia suka. Dia suka main. Dia kata, aku memang terpesona dengan tubuh badan dia. Kadang-kadang memang tubuh badan kita ni bukanlah cantik sangat pun, bulat, hitam dan sebagainya. Tapi mata jin ni, dia bukan kira cantik tu macam cantik mata kita ni. Dia asalkan boleh tengok, siap. Dia jatuh cinta.
Sebab tu daripada bentuk-bentuk gangguan jin ni ada nama jin tu, nama jenis gangguan tu jin ishq, jin pencinta. Kenapa datangnya dan hadirnya jin pencinta tu mengganggu kehidupan kita? Kenapa? Padahal bukannya ada orang hantar sihir, hantar jin pada kita pun. Tetapi kerana tindakan, perlakuan, ucapan kita tu menyebabkan jin suka. Kenapa? Tengok kehidupan kita seharian. Kita makan tangan kanan ke tangan kiri. Yang suap makan ke mulut tu. Ada orang kalau makan guna tangan ni, dia basuh tangan, dia boleh makan tangan kanan. Tapi ada orang bila suap sudu ni, dia tak boleh suap guna tangan kanan, dia tak boleh. Dia akan suap guna tangan kiri. Maaf cakap, bukan orang-orang biasa, ustaz-ustaz pun ramai suap makan guna tangan kiri. Masya Allah. Orang-orang ngaji agama ni, orang surau ni, kita pergi surau masjid, kadang-kadang lepas habis kuliah tu kan ada makan kadang-kadang. Tak tahulah sini ada makan ke tak ada. Tapi kebanyakan tempat-tempat lain dah boleh makan. Habis kuliah boleh makan. Kita terperhati tengok dia orang makan. Pakai sudu ni. Kalau makan pakai tangan tu saya percaya semua orang makan pakai tangan kanan. Tapi bila suap pakai sudu ni, dia kekok kalau nak suap pakai tangan kanan. Suap sudu, kiri. Masya Allah. Syaitan, jin makan dengan dia. Jin kata aku suka dengan dia. Sebab apa? Sebab aku boleh makan. Kalau dengan orang lain aku tak boleh makan. Tapi dengan dia aku boleh makan sama. Sebab dia makan tangan kiri. Jin kata aku suka dengan dia. Sebab apa? Sebab bila dia main dengan isteri dia, dia tak baca doa. Aku boleh main sama-sama. Aku suka dengan dia. Sebab apa? Sebab dia masuk tandas, dia tak baca doa. Dia tak sebut nama Allah. Aku boleh masuk tandas dengan dia. Aku boleh tengok aurat dia. Aku suka dengan dia sebab dia ni masuk rumah tak baca bismillah. Nabi sebut siapa yang masuk rumah tak baca bismillah, syaitan akan bagi tahu sama-sama dia, kita ada tempat nak bermalam malam ni. Sama-sama geng, woi geng, kita ada tempat nak bermalam, kita boleh duduk rumah dia. Sebab dia masuk rumah tak baca bismillah. Kehidupan harian kita ni mulakan dan biasakan dengan bismillah. Pakai baju, baca bismillah. Tengok cermin, baca bismillah. Makan, baca bismillah. Sarung baju ni, sarung tangan kanan dulu, baca bismillah, sarung seluar, bismillahirrahmanirrahim. Biarkan, sebut dengan kuat. Jangan baca dalam hati. Kurang berkesan. Sebab tu Nabi kata, Nabi suruh sebut samillah. Ucapkan, baca, bukannya bisik dalam hati. Kena sebut bismillahirrahmanirrahim. Makan. Kena, biasakan. Ini semua adalah perkara-perkara yang menghalang jin syaitan tu daripada dia menguasai dan menerobos kehidupan kita. Baik tuan-tuan. Kita teruskan. Jadi hati ni diumpama sebuah kubu. Dan syaitan pula dia merupakan musuh yang sentiasa mengintai-ngintai bila dia boleh masuk dalam hati kita dan boleh menguasainya. Sebab tu mereka-mereka yang mengalami gangguan-gangguan jin ni adalah, kalau kita cek balik, rupanya kurang mereka tu terhadap zikir-zikir, bismillah, ataupun perbuatan-perbuatan yang boleh menghalang jin syaitan daripada menerobos masuk dan menguasai hati-hati mereka. Jadi laluan pintu masuk syaitan dalam hati tu ada banyak. Ada setengah kitab dia cerita ada 6, ada setengah kitab kata ada 10, ada kitab yang lain kata belas-belas. Banyaklah, bergantung kepada siapa yang karangnya. Cuma dalam kitab Minhajul Qasidin ini dikongsikan ada 10. Ini maknanya di antara pintu-pintu syaitan menyelinap masuk dalam hati kita ada 10. Apakah laluan-laluan syaitan itu? Jadi bila kita tahu laluan-laluan ni, kita tutup. Jangan bagi syaitan masuk melalui pintu-pintu tu. Apa dia? Yang pertama hasad, dengki. Dan juga tamak. Tamak haloba. Ni semua dengki ni. Dia inginkan kelebihan yang ada pada orang tu hilang. Tengok, wah dia ni kaya lah. Kalau boleh dia tak nak orang tu kaya lebih daripada dia. Tengok orang tu pandai. Kalau boleh dia tak nak orang tu pandai lebih daripada dia. Kelebihan yang ada pada orang tu, itu namanya yang dia benci dan inginkan kelebihan itu hilang daripada seseorang yang dia pandang, itu namanya hasad. Hasad ni daripada penyakit hati, dia boleh membawa kepada penyakit fizikal. Orang yang dia pandang tu boleh jatuh sakit. Kalau tuan-tuan biasa dengar nama penyakit hasad dan ain. Nama penyakit tu hasad dan ain. Jadi kalau kita balik rumah,
kita tengok mungkin ada kawan kita ke ataupun kenalan-kenalan kita yang mereka tu sakit, nampak lemah, badan dia pucat, muka dia sering berpeluh-peluh tapak tangan kakinya, kemudian sentiasa menggigil-gigil, takut-takut, demam-demam. Dia badan panas tapi bila cek dia tak demam tapi dia rasa badan panas. Sakit pelik-pelik ni lah orang kata, pergi jumpa doktor. Doktor kata semua okey, darah kamu semua okey, tapi dia rasa sakit. Rasa tak aman, rasa takut, rasa menggigil, rasa panas seram-seram sejuk. Hidup dia dah mula rasa sentiasa dalam ketakutan. Itu antara ciri-ciri dia mengalami penyakit hasad. Maknanya ada orang dengki dengan dia. Orang memandang pandangan yang penuh kedengkian boleh menyebabkan seseorang tu jatuh sakit. Ataupun pandangan penuh kekaguman, kagum dengan nikmat yang ada pada seseorang dan pandangan itu tidak disertai dengan sebutan nama Allah. Dia tak sebut pun nama Allah. Contohlah kita dengan anak-anak. Sebab tu budak-budak kecil antara mangsa-mangsa ain yang mengalami penyakit ain, budak-budak yang mula merengek-rengek, nangis macam kerasukan, macam nampak hantu. Nak kata demam tak demam, sakit perut tak sakit perut, dah jumpa doktor habis tapi dia menangis malam-malam. Ini antara budak-budak yang mengalami penyakit ain. Dan biasa yang melemparkan ain itu, pandangan mata tu ialah mak bapak dia ataupun orang yang terdekat dengan dia. Dia memuji budak itu tanpa menyebut nama Allah. Dia memuji sesuatu nikmat yang ada pada seseorang dengan hati dan jiwa raganya. Dan ketika dia memuji, menyebut nikmat yang ada pada seseorang itu tanpa disertai dengan nama Allah, dan ketika itu ada jin. Lalu jin itu mengambil peluang daripada pandangan mata dan pujiannya itu melemparkan sakit kepada orang yang memandang, orang yang dipandang. Contoh budak lah. Budak ni kan comel. Biasanya atuk dia. Allah, cucu aku, comelnya cucu aku, cantiknya cucu nenek. Dia mula. Dia sebut tu, dia memuji nikmat yang ada pada cucu tu. Sebab cantiknya budak tu. Lalu ketika tu jin yang ada ketika tu melemparkan gangguannya terhadap budak tadi tu. Tu kenapa budak tu macam kerasukan jin tu. Menangis malam-malam. Siapa yang melemparkan? Orang yang memandang. Itu namanya penyakit ain. Penyakit ain. Dalam hadis ada kisah seorang sahabat yang kena ain. Yang kena ain, sahabat tu pengsan, jatuh terus. Sebab ada sahabat lain yang melemparkan pandangan kekaguman. Itu panjang ceritanya lagi, kita tak nak cerita tu. Nak cerita ni, pintu pertama syaitan, dia akan masuk melalui orang-orang yang ada sifat hasad, dengki. Sebab bila dah mula dengki, tamak, dia dah tak kenal dah halal haram. Asalkan dia hilang nikmat yang ada pada orang tu, asalkan kau bankrupt, asalkan kau mampus, dia. Apa sahaja dia akan buat, dia akan buat. Dah mula. Dia akan sihir lah, dia akan buat macam-macam. Dia nak orang tu biar jatuh tu duduk terbaring. Kalau boleh biar mampus. Tu dengkinya tu, orang tu. Syaitan akan ambil peluang orang yang ada dalam hati mereka hasad dan dengki. Yang kedua, apabila orang tu dia sukar nak mengawal marah dia. Marah. Sebab tu dalam riwayat Iblis dia pernah mendedahkan rahsianya. Dia kata sekiranya seseorang manusia ada tabiat bengis, pemarah, maka kata Iblis kami akan mempermainkan mereka itu seumpama kanak-kanak menggelek bola. Kita ni jadi macam bawah kaki Iblis je. Dia gelek-gelek ikut suka dia je. Dia akan kuat menguasai orang yang ada sifat pemarah. Dan antara simptom-simptom seseorang itu mengalami gangguan jin, dia ada penyakit pemarah. Pemarah yang orang kata tak tentu pasal ni. Kadang-kadang tu anak buat salah sikit. Bini kita buat salah sikit je, tapi kita punya marah tu menggegar rumah. Kalau benda sikit je, aku ceraikan kau. Benda sikit je cerai. Benda sikit je anak tu kena lempang. Ini kalau orang jenis-jenis yang pemarah lain macam ni, kita kena cek dia. Boleh jadi dia ada gangguan jin. Itu simptom. Simptom-simptom seseorang tu kena gangguan jin. Tak kira lah isteri ke, suami ke, bapa ke, mak. Kalau dia tidak berjaya mengawal marahnya, syaitan akan masuk dalam hati dia dan akan menguasai mereka. Itu yang kedua. Yang pertama tadi hasad, dengki dan tamak.
Dia tamak, dia nak kekayaan, tak kira lah. Rasuah ke, halal ke, haram ke, asalkan aku nak, dia dah mula tamak tu habis. Kemudian marah. Yang ketiga, suka berlebih-lebih dalam menghias. Kata tahsiniat, dia hias rumah. Masya Allah, rumahnya tak boleh ada habuk sikit. Ni siapa buat habuk ni? Dia mulalah marah-marah. Kemudian dia ambilnya kain jelak, berkilat rumahnya. Menghias kereta. Ni aksesoris. Kereta baru keluar, memang baru keluar. Tambah lagi 50,000 untuk aksesoris. Tayar tukar, tayar besar, rim tukar, rim yang cantik lagi. Pasang itu, pasang ini. Habis 50,000 lagi pula untuk aksesoris kereta baru. Ni ada masalah. Orang yang jenis melampau-lampau dalam menghias-hias ni, sama ada dia hias rumah, hias kenderaan, pakaian, perabotnya. Dia yang jenis-jenis macam tu. Perabot koyak sikit kena cakar dengan kucing. Tak mau nampak aja cakar-cakar kucing ni. Tukar perabot baru. Ni ada masalah. Jangan melampau-lampau. Jangan melampau-lampau. Kebersihan okey, tapi kalau sampai melampau-lampau, itu yang nanti kalau yang jenis bapak-bapak ni, yang jenis sayang sangat kereta ni, setiap hari kereta tu digosok-gosok, sekali anak main basikal tercalor keretanya. Ya Allah, anak tu dilempang, disepak, diterajang budak tu. Bercalor sikit je sebab cinta dia dah kepada ni benda-benda tu. Syaitan akan mula. Ni orang ni jenis cintakan sangat tahsiniat, benda-benda aksesoris ni. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, terlalu kenyang, makan. Makan banyak. Ini pun apabila makan banyak, dia akan jadi kuat nafsu dan akhirnya dia akan malas nak beramal ibadat. Syaitan akan mula masuk dan menguasai hati-hati mereka. Kuat makan ataupun terlalu kenyang, bukan kuat makan, terlalu kenyang. Itu yang keempat. Yang kelima, terlalu inginkan untuk dia tu diterima ataupun suka dipuji-puji, ataupun dia nakkan kepada seseorang itu lalu kerana dia berkehendakkan kepada seseorang. Kenapa? Orang tu ada pangkat, orang tu ada nama, orang tu ada harta, dia nak orang tu terima dia. Itu pun bahaya. Terlalu nakkan kita dia diterima oleh seseorang. Maka sebab itu, maka kita akan sanggup buat apa sahaja. Asalkan dia terima aku punya projek, asalkan dia terima aku untuk naik pangkat, asalkan dia terima aku sebagai orang kanan dia, aku sanggup buat apa sahaja. Aku sanggup, kalau rasuah lah. Kalau bunuh orang, bunuhlah. Sihir lah. Jangan orang naik ambil kedudukan aku daripada sisi dia. Itu yang kelima. Okey, ulang balik yang pertama tadi, hasad dengki. Yang kedua, pemarah. Yang ketiga, gemar berlebih-lebih dalam tahsiniat. Yang keempat, terlalu kenyang. Yang kelima, suka diterima oleh seseorang. Yang keenam, terburu-buru ataupun tidak berhati-hati dalam segala segi. Nabi SAW sebut, al-ajalatu minasyaitan wa ta'anni minallah. Tergesa-gesa, terburu-buru itu daripada syaitan dan berhati-hati itu daripada Allah. Jadi dalam banyak perkara, bahkan dalam solat, nak solat sekalipun Nabi pesan jangan tergesa-gesa. Yang kau berlari-lari kejar nak dapatkan imam tu kenapa? Kan Nabi pernah tegur. Ketika Nabi sedang solat, Nabi dengar ada orang macam tergesa-gesa, lari-lari nak dapatkan solat dengan Nabi. Habis solat, Nabi pandang belakang. Siapa tadi? Aku dengar macam dia berlari-lari nak kejar solat tadi. Nabi tegur, jangan. Nabi kata jangan. Kau tenang-tenang datang solat, mana kau dapat? Kau dapat rakaat kedua lah. Kemudian sambunglah. Tambah rakaat lagi. Tapi jangan tergesa-gesa, kata Nabi. Nabi tegur. Sebab tergesa-gesa ataupun terburu-buru tu dia akan melahirkan sifat tidak berhati-hati. Maka itu adalah antara pintu-pintu syaitan. Itu yang keenam. Yang ketujuh, sayangkan harta benda. Sayangkan harta benda. Jadi bila sifat cintakan harta benda, tak kira cintakan duit ke, pangkat ke, rumah ke, ataupun apalah harta-harta dia, maka sifat itu bila menguasai jiwa akan membinasakan orangnya dan menjuruskan mereka dalam mencari harta tanpa cara yang betul. Akhirnya lahirlah sifat bakhil. Sebab sayangkan harta, dia tak nak harta dia kurang, tak nak harta dia lepas daripada tangan dia. Jadi kedekut, bakhil, nak sedekah tak mahu tolong orang, tak mahu nampak orang susah yang perlukan minta bantuan, dia tak peduli. Itu jadi. Itu pun antara pintu-pintu syaitan. Yang ke-8, membawa orang awam kepada sikap fanatik terhadap sesuatu kumpulan.
Ini pun bahaya juga. Contohlah kita ni ada fahaman-fahaman masing-masing lah. Ada mazhab masing-masing, ada geng masing-masing, ada kumpulan masing-masing. Kita terlalu fanatik terhadap kumpulan kita. Ada dua kumpulan A dan B contoh. Kita dah masuk kumpulan A dah daftar ahli dah. Adalah kumpulan B ni nak kata jahat sangat, bukanlah jahat sangat. Ada juga benda-benda baik yang ada pada mereka tu. Tapi sebab dia bukan kumpulan kita, tengok muka pun menyampah. Benda yang dicakap walaupun benar pun kita akan tolak. Itu apabila terlalu fanatik itu pun bahaya. Jadi hati-hatilah dalam kita berada dalam kelompok-kelompok, jangan terlalu fanatik. Yang kesembilan, membuatkan orang ramai terdorong untuk memikirkan zat Allah. Fikirkan Allah, dia fikirkan Allah tu bentuknya macam mana, di mana pula Allah ni kat mana, rupa dia macam mana. Bila memikirkan zat-zat Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya dia akan menjadikan orang tu jadi ragu-ragu terhadap agama. Dan suka fikir tentang hakikat makrifat ni. Bila cerita-cerita hakikat makrifat, akhirnya semayang pun tidak, baca Quran pun tak betul dan sebagainya. Itu pun bahaya juga. Itu yang ke-9. Apabila ada orang duk fikir-fikir tentang zat-zat Allah, hakikat makrifat apa semua ni, itu sampailah ke satu tahap menyebabkan jin akan mula menerobos hati mereka sehingga mana mereka akan mula ragu-ragu terhadap asas-asas agama. Yang terakhir, bersangka buruk terhadap orang Islam. Tuan-tuan, sebab masa pun tak berapa mengizinkan, kita dah nak masuk waktu isyak. Yang ke-10 iaitu bersangka buruk terhadap orang. Bila sangka buruk tak kisahlah, boleh jadi suami sangka buruk terhadap isteri. Bila jadi isteri dah mula sangka buruk terhadap suami, hilang respek, hormat, muliakan mereka. Itu menyebabkan syaitan akan mula merasuk, membisik, menghasut dan merosakkan sesama Muslim. Jadi tuan-tuan, itu 10 sifat yang dapat saya kongsikan pada malam ni. Nak cerita banyak sebab waktu pun dah tidak berapa mengizinkan. Mudah-mudahan ada kebaikan dalam pertemuan kita. Saya minta ampun, minta maaf atas kekurangan dan kelemahan. Yang baik daripada Allah, kurang lemah saya mohon ampun. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.